kita rujuk kelulusan yang sebelum ni, jelas menyatakan dalam surat kelulusan yang dikeluarkan DOE bahawa kelulusan terhadap projek ni pasti bagi kesan terhadap alam sekitar dan menyebabkan benda itu tak boleh dipatah balik, dipulihkan semula. Cuma dalam surat itu jelas menyatakan bahawa apa yang boleh dibuat hanyalah proses mitigasi. Jadi benda itu sangat jelas impak alam sekitar yang akan berlaku. Cuma kita kena faham begini, bila dia bagi kesan kepada alam sekitar, sudah tentu dia akan bagi kesan terhadap sosial di kawasan ini. Dia akan bagi kesan terhadap perubahan demografi. Salah satu dia akan bagi kesan, projek ini kalau teruskan bagi kesan terhadap bagaimana pengisian di sudut ekonomi yang akan dibangunkan di kawasan ini. Jadi benda itu adalah isu besar yang dirangkumkan sekali, berpunca daripada isu yang kita nampak berkaitan dengan alam sekitar. Akhirnya dia bagi kesan terhadap di sudut politik, di sudut ekonomi dan di sudut sosial di kawasan ini. Kita sebenarnya sejak 2 minggu lepas lagi kita dah mesyuarat dan kita telah mulakan gerakan kita untuk menyusun kerja untuk kita cabar secara rasmi. Dan dalam masa yang sama kita juga lakukan proses kempen pada hari ini supaya kesedaran itu dapat disambut oleh semua pihak. Walaupun sebelum ini kita dah sampai di Parlimen dan kali ini kita akan buat gelombang seterusnya untuk pastikan kesedaran itu bertambah dan untuk pastikan supaya apa yang benar yang kita buat ini berjaya menjawab segala propaganda dan manipulasi yang tak betul, yang kadangnya menggunakan data-data yang sangat simplistik, data-data yang hanya bermain di permukaan, akhirnya masyarakat umum terkeliru. Jadi selain proses rasmi yang kita buat melalui rayuan, melalui Akta Kualiti Alam Sekeliling, proses rayuan itu buat dalam masa yang sama kita akan pastikan supaya masyarakat sekeliling di Pulau Pinang dan seluruhnya masyarakat di Malaysia dan seluruhnya masyarakat dunia akan faham isu ini dan tidak terkeliru dan tidak termakan dengan daya-daya dangkal yang dibuat oleh pihak yang melobi demi kepentingan mereka sendiri di kawasan yang bertuah ini. Kelulusan EIA kali ini, apakah kriteria yang menyebabkan ia lulus setelah 2 kali permohonan dia gagal? Okey, kita kena faham gini, EIA sebenarnya adalah kelulusan yang bersifat mitigasi saja. Dia tak boleh nak eliminate, dia tak boleh nak buang terus impak-impak yang berlaku. Sebab tu EIA sebenarnya kalau ikut di sudut rohnya, dia adalah bersifat untuk memberi satu ruang kepada proses pembangunan berlaku. Cuma persoalan yang berlaku adalah apabila terdapat loophole, maksudnya kelompangan yang ada dalam EIA itu sendiri lebih bersifat mitigasi, bukannya bersifat untuk melihat bentuk kepentingan jangka masa panjang. Jadi memang ruang untuk lulus tu boleh berlaku tapi di atas keruntuhan terhadap alam sekitar. Ya, memang dikata pembangunan itu berlaku, tapi apakah acuan pembangunan yang dibuat? Adakah kita nak makan konkrit batu di sini, sedangkan dalam masa yang sama sekarang ni kita tengah ada masalah keterjaminan makanan. Jadi kita harap pemerintah yang ada dengan elemen dan slogan yang selalu sebut soal keterjaminan makanan, food security, baliklah kepada asas yang benar, bukan hanya tertipu dengan propaganda pembangunan, acuan pembangunan yang bersifat sementara, yang bersifat akhirnya merugikan kita seluruhnya.